Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Khalil Zahim bin Muzlan, nombor metrik 058689. Di sini saya ingin membantahkan tentang konsep al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Perkembangan perbankan syariah menuntut untuk lebih kompetitif dalam menawarkan produk yang bisa bersaing dengan bank konvensional. Ulama-ulama Islam kontemporer dituntut untuk menggali dasar hukum yang bisa dijadikan rujukan terhadap akad model baru sesuai dengan perkembangan zaman, selain juga mempertahankan model akad yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Model akad baru adalah suatu keharusan dalam zaman yang berkembang dengan cepat. Akad yang ditawarkan oleh akademisi Islam untuk mengembangkan produk bank syariah salah satunya adalah akad pembiayaan dengan nama al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, atau dalam bahasa Inggeris financial leasing with purchase. Akad ini tergolong baru kerana menggabungkan agama antara dua akad, iaitu akad sewa menyewa al-ijarah dengan akad hibah atau jual beli di akhir masa sewa untuk berpindahnya kepemilikan suatu harta. Akad model ini dapat digambarkan seperti akad penggabungan dua model akad hybrid kontrak antara akad sewa menyewa dengan akad hibah atau sewa menyewa dengan akad jual beli. Penggabungan ini bentuk kesepakatan dua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Kesepakatan ini berimplikasi pada hak dan kewajipan antara pihak yang melakukan kesepakatan yang tidak bisa dipisah, kerana akan berdampak secara hukum. Ukuran produk perbankan yang bisa dikategorikan memenuhi standard prinsip-prinsip syariah atau tidak ialah dengan melihat ketentuan yang berlaku pada akad tersebut. Bentuk akad baru seperti ini merupakan terobosan yang bagus, tapi akad ini masih meninggalkan beberapa permasalahan dalam perbezaan ulama tentang penggabungan dua akad menjadi satu yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan khilafiyah. Berlandaskan masalah tersebut, ia perlu dilakukan sebuah kajian yang komprehensif tentang al-ijarah muntahiyah bitamlik dalam perspektif syariah Islamiyah. Definisi al-ijarah muntahiyah bitamlik atau financial leasing with purchase option atau akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemilikan baik dengan hibah atau jual beli merupakan istilah yang baru dan tidak ada dalam kitab-kitab Torah dalam semua mazhab fiqh. Untuk mengetahui definisi istilah baru ini, kami akan mengkaji dari istilah di atas untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang akad yang ada dalam istilah baru ini. Istilah al-ijarah muntahiyah bitamlik terdiri dari dua akad musamma, iaitu al-ijarah, sewa menyewa, dan al-tamlik, pemilik. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang bermaksud ganjaran untuk kerja atau ganjaran. Ulama fiqh mendefinisikan secara terperinci istilah ini, iaitu suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas lagi mubah berupa suatu zat ditentukan ataupun disifati dalam sebuah tanggungan, atau akad terhadap pekerjaan yang jelas pula. Selain itu, juga boleh mendefinisikan al-ijarah sebagai
persetujuan untuk memindahkan hak penggunaan, yakni faedah, barangan atau perkhidmatan dalam masa tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan pemilik barangan itu sendiri. Oleh itu, dalam akad ijarah tidak ada perubahan pemilik, tetapi hanya pemindahan hak penggunaan saja dari penyewa kepada penyewa. Akad ijarah merupakan akad yang menggunakan perkhidmatan dalam bentuk barangan atau perkhidmatan dalam bentuk tenaga. Akad ijarah berbeza dengan akad ji'alah yang mana sistem upah bergantung sasaran yang dicapai. Dalam akad ini tidak berlaku pemindahan pemilik penuh terhadap objek akad, melainkan terjadi pemindahan pemilik manfaat dari objek akad. Istilah at-tamlik bermaksud menjadikan orang lain memiliki sesuatu yang menyebabkan seseorang boleh mengembalikan secara sempurna. Istilah at-tamlik memberikan pengertian bahawa pemilikan harus secara penuh, tidak separa. Pemilikan separa boleh berupa pemilikan benda sahaja, seperti barang yang disewakan yang mana tersebut tetap menjadi milik pemiliknya, meskipun orang yang memiliki tidak boleh memanfaatkannya atau pemilikan manfaat sahaja, seperti barang sewaan yang ada di tangan penyewa, yang mana orang tersebut tidak mempunyai kuasa manfaat secara penuh, tetapi orang yang menyewa tidak memiliki barang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabil bin Amir, nombor matriks 058114. Hari ini, saya ingin berkongsi ilmu mengenai apa yang telah saya pelajari dalam subtopik fiqh muamalat, iaitu al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Apa itu al-ijarah muntahiyah bitamlik? Ijarah muntahiyah bitamlik ini didefinisikan daripada dua maksud yang berbeza, iaitu al-ijarah dan al-tamlik. Al-ijarah yang bermakna pemindahan hak guna suatu barang tersebut dengan pembayaran biaya sewaan tersebut, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang. Manakala definisi al-tamlik pula secara etimologi bererti menjadikan orang lain memiliki sesuatu yang menyebabkan seseorang boleh mensesarkan secara sempurna. Maka dengan itu, istilah gabungan antara al-ijarah dengan al-tamlik menjadikan satu perkataan, iaitu al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, dengan maksud suatu akad mengenai sewaan antara pemilik barang sewa dan penyewa untuk mendapatkan ganjaran atas barang sewa yang disewakannya, dengan pilihan pemindahan hak milik barang sewaan pada saat tertentu yang sesuai dengan akad tersebut. Menurut asal-usul sejarahnya, ijarah jenis ini termasuk dalam pembiayaan yang pertama kali muncul di Amerika Syarikat sekitar tahun 1950 dan berkembang dengan sangat cepat tetapi dengan nama lain, iaitu financial leasing. Kemudian ia menyebar ke Eropah dan menjadi popular. Ijarah muntahiyah bitamlik ini merupakan rangkaian dua buah akad, iaitu akad bai'u dan akad ijarah. Bai'u merupakan akad jual beli, sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik adalah kombinasi antara sewa menyewa dengan jual beli antara hibah di akhir masa sewa. Kita masuk pula kepada tujuan al-ijarah muntahiyah bitamlik. Mengapa al-ijarah muntahiyah bitamlik ini diwujudkan? Tujuan ijarah muntahiyah bitamlik ini hampir sama dengan cara-cara pembiayaan yang lain seperti murabahah dan istisna, iaitu adalah untuk memberikan dana bagi para pelanggan agar dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Memberikan pelanggan
barang yang ia inginkan serta menyewakan barang tersebut kepadanya. Serta ia akan dapat memilikinya jika ia menghendaki, baik di saat berlangsungnya kontrak ataupun ketika kontrak telah berakhir. Meskipun cara ini dalam praktikalnya dapat diaplikasikan pada barang bergerak dan tidak bergerak, akan tetapi 90% daripada aktiviti operasi ini dilakukan pada barang yang bergerak dibandingkan dengan barang yang tidak bergerak. Al-Ijarah Muntahiyah Bitamlik ini berlaku pada dua model muamalah, iaitu yang pertama jual beli sistem kredit dengan jaminan yang memadai. Manakala yang kedua pula ialah akad sewa dengan memberikan pilihan pada pemilik barang kepada orang yang menyewa setelah menyelesaikan semua jenis kewajipan kreditnya selama masa menyewa. Salah satunya daripada menambah waktu sewa, menghentikan akad sewa dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, dan akhir sekali menjual barang yang disewakan dengan harga pasaran ketika berakhir masa sewaan tersebut. Syarat wajib untuk dipenuhi pada konsep ini terbahagi kepada dua, iaitu pensyaratan secara formal dan kedua pensyaratan secara substantif. Syarat pertama mengenai kelayakan yang dilakukan oleh lembaga pemberi dana terhadap pelanggan adalah untuk memastikan bahawa pelanggan tersebut memiliki kesungguhan untuk melakukan hubungan transaksi serta untuk menjamin bahawa pelanggan tersebut memperoleh modal yang mencukupi dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selepas itu, ia akan ditentukan sama ada dana tersebut akan diterima ataupun tidak. Kontrak ini memiliki persyaratan yang tertentu sebagaimana hal tersebut itu persyaratan wajib dipenuhi oleh kontrak pada umumnya. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah saya akan meneruskan dengan tajuk tugasan kami, iaitu Ijarah Muntahiyah Bitamlik, iaitu rukun. Rukun yang pertama terdiri daripada penyewa, yakni musta'jir, ataupun dalam perbankan penyewa disebut sebagai nasabah. Jadi penyewa ini adalah orang yang ingin menyewa barang tersebut. Yang kedua terdiri daripada pemberi sewa ataupun pemilik barang, yakni dipanggil mu'ajir. Dalam perbankan pemilik barang adalah bank. Jadi pemberi sewa ini adalah orang yang mempunyai barang tersebut dan yang ingin menyewakan kepada penyewa, dipanggil sebagai mu'ajir. Dan rukun yang ketiga terdiri daripada barang ataupun objek akad, yakni dipanggil ma'jur. Jadi dalam urusan jual beli sudah pastilah ada barang yang ingin diberi, yang ingin dijual ataupun disewakan tersebut. Itu dipanggil sebagai ma'jur, barang yang ingin disewakan. Dan yang terakhir, rukun yang terakhir adalah sirah, ijab dan qabul. Jadi sirah, ijab dan qabul ini adalah akad antara penyewa dan pemberi sewa. Jadi dalam Ijarah Muntahiyah Bitamlik ini, akad hendaklah dilakukan di awal di antara penyewa dan pemberi sewa tersebut berurusan. Sebagai contoh, penyewa tersebut melafazkan, saya ingin menyewa rumah ini dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi jika akad ini tidak dilakukan di awal, maka ijarah muntahiyah bitamlik ini tidak sahlah hukumnya. Jadi berikut adalah rukun-rukun untuk ijarah muntahiyah bitamlik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adham Hasrizal bin Muhammad Rizwan. Nombor matrik saya 058141. Jadi hari ini saya akan menyambung video kumpulan kami di bawah tajuk Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bitamlik, dan saya akan membentangkan pada bahagian akad Ijarah Muntahiyah Bitamlik ini menurut syariah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bitamlik ini ialah akad yang berbentuk baharu. Ia tidak boleh ditemukan dalam bentuk akad musamma, tetapi ciri-cirinya mempunyai kesamaan dengan akad musamma, khususnya akad ijarah.
Akad ini dah memenuhi asas dalam perjanjian syariah seperti asas kebolehan, kebebasan manusia untuk melakukan inovasi dalam perkara muamalah yang sesuai dengan kaedah fiqh. Al-aslu fil al-asya' al-ibahah hatta yadullu ad-dalil ala tahrim. Pada asalnya segala sesuatu itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Meskipun akad ini akad yang jenis baru, tapi akad ini tidak menyalahi undang syariah Islam kerana kaedah fiqh menyesuaikan semua sifat muamalah itu berkembang menurut zaman yang berlaku. Akad ini juga mempunyai kejujuran dan kebenaran. Asasnya berkait rapat dengan perlindungan syariat terhadap amalan-amalan yang mengandungi gharar, maisir ataupun riba. Amalan gharar ini boleh terjadi apabila tidak ada unsur yang mengabuli dalam makud alaih ataupun objek akad. Ia juga boleh berupa tidak boleh disalahkan ketika akad ataupun tidak ketahui kadar barang tersebutlah. Sementara akad al-ijarah al-muntahiyah bitamlik ini jelas dalam makud alaihnya, baik dari sisi rukun, dari aspek rukun ataupun dari aspek syarat yang berlaku. Akad ini juga jauh daripada amalan maisir ataupun perjudian, kerana akad ini memberikan batasan yang jelas mengenai hak dan kewajipan yang harus dilakukan oleh kedua pihak yang melakukan akad. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Fazli bin Zawil Anwar dan nombor kad matrik saya ialah 058744. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambungkan lagi pembentangan kumpulan saya yang bertajuk ayat Al-Quran dan hadis yang menyokong bagi tajuk ijarah. Ayat Al-Quran yang pertama yang menyokong tajuk kumpulan saya ialah Surah Al-Baqarah ayat yang ke-233 yang bermaksud, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan 2 tahun, dan kewajipan yang memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruh. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan kerana anaknya, dan juga seseorang ayah kerana anaknya, dan waris pun berkewajipan demikian. Apabila kedua-duanya ingin menyapih, iaitu menghentikan penyusuan sebelum 2 tahun, dengan kerelaan kedua-duanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat Al-Quran di sini ia membawa maksud, ayat ini menjelaskan bahawa apabila seseorang menginginkan agar anaknya disusukan oleh orang lain, maka orang yang meminta untuk disusukan tersebut dibolehkan untuk memberikan bayaran atau upah sejumlah yang wajar. Kemudian Allah menegaskan bahawa kita harus bertakwa kepadanya, atau dalam kata lain melakukan setiap amal kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Allah Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan atau kerjakan di dunia ini. Yang seterusnya ialah hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini bermaksud, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya. Jadi hadis ini
ia menjelaskan, iaitu hadis ini menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, di mana kita dituntut untuk menyegerakan membayar upah para pekerja yang agar para pekerja tersebut merasa senang dan mudah dalam menjalankan setiap aktivitinya. Menunda-nunda untuk membayar upah para pekerja sama dengan berbuat perkara yang zalim. Hal ini kerana dapat memudaratkan para pekerja dalam menafkahi keluarganya. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Amirul bin Talib, nombor matrik 058720. Tinjauan syariah tentang penggabungan dua akad menjadi satu. Rasulullah telah tegas melarang penggabungan dua akad menjadi satu kerana diindikasikan akan terjadi gharar dan juga maisir. Pelarangan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, iaitu an Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW melarang melakukan dan menjual dalam satu kali transaksi. Hadis ini melarang dua akad menjadi satu, tetapi Adi Warman membagi akad gabungan ini menjadi dua macam pembahagian, iaitu akad ta'alluq, iaitu bergantung. Adalah akad yang terjadi jika pada dua akad yang saling bertautan, maka yang berlaku hanya satu akad meskipun terdiri dari dua akad. Dan akad kedua adalah akad syafqatain fi asyafaq. Adalah satu akad yang difasilitasi dengan dia akad sekaligus, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam akad mengenai akad yang akan diterapkan. Akad ini harus memenuhi tiga unsur utama, iaitu kesamaan objek, kesamaan pelaku dan kesamaan waktu. Akad al-ijarah al-muntahiyah merupakan akad gabungan antara akad ijarah dengan akad jual beli atau akad pemberian, iaitu hibah, di akhir masa sewa. Akad ini mempunyai dua faktor kesamaan dan tiga kesamaan akad syafqatain, iaitu kesamaan objek, akad dan kesamaan pelaku. Kesamaan objek terdiri ketika di akhir akad penjual akan diberikan pilihan untuk memindahkan kepemilikan baik dengan cara jual beli dengan harga simbolis atau memberikan dengan cara hibah. Tetapi dalam akad al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, pemindahan kepemilikan hanya bisa dilakukan jika ansyuran yang diwajibkan harus lunas atau tidak punya tanggungan sama sekali. Kesamaan berlaku pada akad al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, iaitu sama antara bank dan nisbah. Ulama mazhab Hanafiyah melihat penggabungan dua akad menjadi satu berpendapat pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan dan menentukan syarat dalam sebuah akad, dan itu menurut mereka adalah boleh dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ulama Maliki juga membolehkan penggabungan dua akad menjadi satu selama tidak ada unsur menafikan salah satu atau keduanya. Begitu pula ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali membolehkan penggabungan antara dua akad dengan diakhiri dengan akad hibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Muhammad Syahrin bin Zulaini. Jadi untuk bahagian penutup, al-ijarah al-muntahiyah bitamlik adalah akad penggabungan antara dua akad, iaitu akad sewa, yakni ijarah, dengan hak pemindahan. Kepunyaan pemilikan di akhir akad adalah setelah selesai kewajiban tanggungan daripada nasabah ke pihak bank. Meskipun ada saranan dalam hadis Nabi yang melarang penggabungan akad dalam akad yang lain, namun
sebahagian besar ulama membolehkan akad ini selama tidak ada unsur penafian dalam salah satu akad. Majmu' fil Islami dalam sidangnya juga memperbolehkan akad ini dengan beberapa kriteria.